Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Aktiviti mencurigakan sebuah gudang terbongkar apabila KPDN HEP wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berjaya mengesan taktik kotor pengusaha gas petroleum cecair LPG di gudang terbabit. Lebih membingungkan, subsidi LPG itu turut diperdagangkan tanpa sebarang rekod sahih. Ikuti laporannya bersama wartawan Haris Farouk Alex Abdullah membuka tirai 999 minggu ini. Yang berpakaian tidak Isu penyelewengan subsidi LPG atau gas petroleum cecair dipandang serius oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Ini termasuk stor-stor yang tidak berdaftar dan beroperasi secara haram. Terbaharu, pasukan penguatkuasaan KPDN HEP wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menjalankan risikan di sekitar kawasan selayang utama Batu Cave setelah menerima beberapa aduan oleh orang awam. Risikan dijalankan selama 2 minggu dengan kekuatan anggota dan pegawai seramai 12 orang. Hasil serbuan pada jam 6.40 petang mendapati premis ini adalah sebuah stor simpanan gas LPG. 3 lelaki berusia di antara 30 dan 45 tahun turut berada dalam premis. Seorang daripadanya disyaki penyewa stor simpanan ini. Alamatnya alamat lama tu kan. Alamat sebenarnya sini tak serap. Kat sini kita dah minta dari tu dengan apa nama? Kedai KK ni dia bagi surat ni kepada saya. Lepas tu saya dah bagi kepada bomber ni. So semuanya tunggu proses je lah. Sekarang ni MPS tak bagi saya lesen lagi MPS. MPS memang takkan bagi kan? Tak. MPS dah datang ambil gambar semua dah. So, Dia tunggu, dia kata dalam masa terdekat dia akan call untuk saya pergi ambil lesen. Saya tunggulah MPS punya lesen baru dia masuk sistem kan. So, yang tak ada lah. Saya rasa saya dah cuba ikut dah apa yang sepatutnya. Tak, dia sengaja ni. Ikut. Tak lesen tak ada mereka. Faham? Saya harap ni lah, faham lah benda tu. Kalau ada lesen tak apa. Benda ni benda tak sidi tau. Tak sidi ni control item by government. Saya tahu. Dokumentasi perniagaan diragui apabila alamat yang berdaftar adalah bukan di premis ini dan dipercayai mampu menyebabkan penyelewengan subsidi LPG secara senyap. Macam tong-tong ni semua pun bawa juga. Betul ni kita akan bawa, kita akan buat penyimpanan di store ni. Kita akan simpan semua. Lepas tu nanti untuk saya datang lagi. Kita akan tengok pada IO lah nanti kena macam mana. Dia, tapi kita tengok dia punya penghantaran pun ke kedai-kedai mamak, ke kedai-kedai rencik pun semua lah. Cuma masalah dia sebab dia memang tak ada lesen. Difahamkan premis yang disewa dengan kadar RM5,000 sebulan ini akan menerima hantaran tong gas LPG antara 150 sehingga 250 tong sehari daripada pembekal sebelum diagihkan ke kedai-kedai berdekatan kawasan selayang utama. Tengah hari ni petang je tapi saya balik daripada hantar yang tertik. Diorang kata dia hari Petang tadi boleh. petang ni. Petang ni. Pukul 2 ni. Diorang apa? Ada habis rehat. Jadi pukul 2 lebih lah. 2 order.
isi lah. So, dapat order baru isi apa semua. Baru dia yang Jadi kalau dapat order macam mana dapat surat ke apa? dia orang saya punya incas tu atau apa tu? Type dekat handphone lah, dia orang beri dekat handphone. Oh, tak ya. Dekat handphone, lepas tu dia orang hantar dekat saya punya supervisor jaga. Apa nama? Keterangan ketiga-tiga OKT telah diambil untuk tindakan lanjut, manakala sebanyak 247 tong gas LPG berisi di antara 14 dan 50 kg telah disita. 2 buah lori turut dirampas dan dihantar ke stor simpanan KPDN HEP di Nilai Negeri Sembilan. Kebanyakan operator ni dia lebih-lebih lagi di KL lah. Di KL ni tempat simpanan gudang ni kita pun tahu tanah di KL mahal kan. Jadi dia orang nak berniaga LPG cari. Dia gunakan tempat-tempat yang tak selamat. Dan dekat sini pun dia ada pengelilingan barang-barang tu tak dilesenkan. Disimpan di tempat yang kita tak luluskan. Jadi bila tak luluskan, katalah simpan di kawasan perumahan ataupun simpan di sebelah stesen minyak. Kalau jadi apa-apa, risiko dia besar. Risiko pada semua yang di sekeliling tempat tu. Keseluruhan nilai rampasan hampir mencecah RM124,000 dan kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Haris Farouk Alex 999. Bukit Malut, sebuah perkampungan nelayan di Pulau Peranginan Langkawi, sering dikaitkan dengan beberapa isu. Ini diakui oleh seorang individu yang merupakan penduduk kawasan terbabit. Isu dadah ni berlarut tak lama dah. Sejak tahun 2015 yang dia orang kata dia sampai tahap ni. Dulu ni dia tak sampai tahap tu lah. Jadi kawan kita boleh atasi lagi lah. Jadi orang kampung pun tak larat nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Tengok dia takut hak depa kan, kau izin tengok dia berlambak ke sungai. Kalau kita buat sini dengan depa buat ada depa kita. Bagi mencegah kegiatan penagihan ini, 4 pegawai dan 22 anggota dari bahagian siasatan jenayah narkotik IP di Langkawi melaksanakan ops sarang 2.0 selama 2 hari. Hari kedua, polis mensasarkan kawasan sarang penagih dadah di Bukit Malut. Untuk fasa kedua lah operasi kita pada hari ini, di sebelah petang ni, kita akan menuju ke kawasan Bukit Malut, yang mana kawasan Bukit Malut ni kawasan perumahan atas air lah. Kita memang kawasan ni memang ramai penagih, dan kawasan ni adalah kawasan hotspot, kawasan port, dan petang ni kita akan serbu kawasan tersebut, yang terutamanya di kawasan tepi-tepi air. Menyedari kehadiran polis, beberapa individu yang berada di laluan masuk Bukit Malut cuba untuk melarikan diri. Dianggarkan kira-kira 1,000 rumah didirikan di kawasan ini, namun ianya tidak menjadi kesukaran pihak polis untuk melakukan serbuan. Ternyata ada yang memerhati pergerakan pihak berkuasa lantas menyebarkan maklumat kepada si penagih. Jangan lagi, oi. Boleh isap? Ha? Tak isap. Boleh isap, tak isap? Tak isap. Taktik licik mereka untuk meloloskan diri akhirnya berjaya dipatahkan setelah pihak polis mengepung seluruh kawasan terbabit. Mencari sehingga ke akar umbi, objektif Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik ini telah membawa hasil penemuan sebuah pondok di sebalik hutan paya bakau di Syaki milik si Tokat. Ya, Mak. Tahunya. Weh. Ketika diperiksa,
polis menemui dadah jenis heroin dan syabu seberat lebih 100 gram. Dengan kerjasama pihak Polis Merin, bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Langkawi menemukan sebuah rumah pondok yang dipercayai milik tokan dadah. Dan bersama saya Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Langkawi, ASP Mio Hishamuddin. Silakan Tuan boleh beri penerangan mengenai hasil rampasan terbabit. Dalam rampasan pada ini dibantu oleh pegawai Polis Merin. Jadi sebuah rumah yang kita kenal pasti daripada awal bulan 2 bulan yang lepas, ada satu rumah pondok yang diduduki oleh tokan-tokan di kawasan Bukit Malut ni yang berjauhan dengan di kawasan kampung Bukit Malut ni, dan dia orang buat satu pondok di sini untuk berselindung daripada kegiatan pengedaran dia orang. Dan pada hari ini kita serbu dan akhirnya kita berjaya menahan dan membekas dua pengedar dadah di kawasan Bukit Malut. Rampasan yang pada hari ini lebih kurang 160 gram. Kedudukan pondok yang tersorok di sebalik hutan paya bakau dan berjauhan dari kawasan perumahan memudahkan kegiatan pengedaran dilakukan. Namun, taktik ini berjaya dihidu pihak berkuasa. Dua tokan ini merayu simpati dalam usaha mereka untuk dilepaskan. Soalan tu tapi tak berapa nak. Ambil barang dia. Kena ambil dah, tak ambil dah. Ambil sini lah. Ambil. Minta maaf. Nah, minggu. Minta maaf. Aku pun minta maaf lah. Ni bot ni yang tinggal sini Buat bang. Macam bang ambil sini ya. Kena beritahu ni. Abang pun tolak juga barang. Meladi. Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, jika disabit kesalahan, boleh membawa kepada hukuman mati mandatori. Itu hukuman yang bakal dikenakan terhadap dua tokan terbabit kerana mengedar dan memiliki dadah jenis heroin serta syabu. Dalam serbuan ini, polis turut menahan 11 penagih yang dikenakan tindakan Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Mudah, teruskan. Yalah, bulan daripada start bulan berapa? Bulan 3. Sudah hampir 5 bulan kat sini lah. Ha? Dalam usaha mengawal penularan pandemik COVID-19, Malaysia terus menutup pintu sepadan negara sehingga ke hujung tahun ini. 999 meninjau pemantauan pasukan keselamatan di sempadan Malaysia, Indonesia. Wartawan Halim Din melaksanakan tinjauan di pos kawalan sempadan Bakalalan Lawas, Sarawak. Saksikan laporannya. .999 bergerak dari pusat penempatan penduduk Bakalalan menuju ke Long Medang yang merupakan garis sempadan negara Malaysia, Indonesia. Jaraknya hanya kira-kira 3 km tetapi mengambil masa hampir 30 minit dengan menaiki kenderaan ini berikutan laluan yang tidak sempurna. Dua pasukan keselamatan ditugaskan di sini, iaitu Pasukan Gerakan Am Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sebelum menularnya pandemik COVID-19, sempadan antara dua negara ini menjadi laluan utama warga negara jiran untuk masuk secara sah ke Bakalalan dan seterusnya ke pusat bandar Lawas. Kemasukan mereka ke Lawas bertujuan untuk membeli bekalan keperluan harian dan makanan. Berikutan perintah kawalan pergerakan yang tidak membenarkan orang ramai merentas sempadan, Pasukan Gerakan Am PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia mengadakan rondaan dan tinjauan bagi membantera sebarang pencerobohan masuk dan keluar. Tujuan rondaan bersama antara ATM dengan PGA ini adalah untuk memastikan bahawa kawasan sempadan kita tidak dicerobohi oleh pendatang-pendatang asing dan juga kita untuk mencegah aktiviti-aktiviti penyelundupan. Selain daripada itu, semasa COVID-19 ni, kita masih dalam PKPP
Rondaan ini juga untuk kita memastikan bahawa tidak ada warga asing yang masuk ke wilayah kita. Sebelum itu, 999 menyertai program Kembara Community Policing Bak Kelalan Ogos lalu. Disertai lebih 50 peserta, program ini dianjurkan Ibu Pejabat Polis Daerah Lawas dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Jabatan Sukarelawan Malaysia Lawas dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integriti Nasional. Perjalanan konvoi diketuai Ketua Polis Daerah Lawas, TSP Roslan Leman. Pergerakan dari pusat bandar Lawas ke Bak Kelalan menggunakan kenderaan pacuan 4 roda ini memakan masa yang panjang, iaitu lebih 4 jam, walaupun jarak perjalanan sekitar 150 km. Seperti dinyatakan sebelumnya, jalan yang tidak sempurna serta berliku-liku, menuruni dan mendaki Bukit Bukau menjadi faktor utama kelewatan perjalanan. Beberapa aktiviti khidmat masyarakat diatur bagi memenuhi program Kembara Community Policing ini. Antaranya ceramah dan pameran oleh bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Lawas. Program turut dijayakan oleh Rela Daerah Lawas. Kami Rela Sekutu dan Korban memang sedang turut diadakan program penyembelihan dan agihan daging kerbau. Aktiviti ini turut mendapat kerjasama Angkatan Tentera Malaysia ATM Pos Bak Kelalan. Simbolik melapah daging kerbau dan seterusnya pengagihan kepada penduduk melalui ketua kampung masing-masing disempurnakan Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Datuk Henry Sam Agong. Program Kembara Community Policing IPD Lawas ini merupakan yang pertama kali diadakan di sini. "999 turut meninjau ke Pondok Polis Bak Kelalan. Pondok polis yang terletak di Kampung Buduk Nur ini memberi kemudahan kepada masyarakat sekitar untuk merujuk sebarang aktiviti dan situasi semasa. Kepadatan penduduk yang rendah, sekitar 1,500 orang di daerah pedalaman tanah tinggi ini menjadikan hubungan polis dan masyarakat di sini sangat akrab. Biarpun aktiviti bersama masyarakat dianjurkan, namun tanggungjawab menjaga keamanan awam tetap diutamakan. 999 turut menyertai bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Lawas dalam usaha membantras penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Jam 10 malam. Sebuah rumah di kampung Melusuk, Jalan Punang diserbu. Kebiasaan didatangi penagih yang bebas keluar masuk untuk melepaskan ketagihan di sini menyebabkan kehadiran polis berpakaian biasa tidak diendahkan kerana beranggapan mereka adalah pelanggan tetap. Tanpa sebarang paksaan, polis dengan mudah masuk ke rumah ini. Dan inilah hasilnya. Sekumpulan penagih sedang asyik melepaskan Gian di dalam bilik ini. Ada cubaan untuk melarikan diri, namun tindakan pantas polis yang telah mengepung rumah ini menggagalkan cubaan mereka.
Langkah kiri bagi lelaki ini kerana masuk ke rumah ini tanpa sebarang kecurigaan ada serbuan sedang dilakukan. Hasil serbuan beberapa individu yang disyaki telah pun ditahan. Ini sebahagian daripada mereka. Dan di bilik ini dipercayai bilik tidur. Bilik tidur ini juga dipercayai menjadi pot untuk dan termasuk dalam menaiki beberapa peralatan, termasuk juga ada tajam yang tajam parang parang ataupun pisau lah yang digunakan. Mungkin sebagai persiapan untuk mereka bertindak sekiranya diserbu. Bagaimanapun di atas tindakan segera daripada pihak kuasa sekalinya dapat dikawal dengan baik. Dan betul pula ketika serbuan ataupun pemeriksaan dilakukan di bilik ini, tiba seorang lagi rakan mereka kemungkinan untuk sama menyertai aktiviti ini dan dia percaya tahan untuk pemeriksaan lanjut. Dipercayai aktiviti sarang atau pot penagihan dadah di rumah ini dijalankan sekeluarga. Antara yang ditahan ialah seorang warga emas berusia lewat 60-an. Dia dipercayai ketua keluarga di rumah ini. Mana? Mudah-mudah. Teruskan. Yalah bulan daripada start bulan berapa? Bulan 3. Dah hampir 5 bulan kat sini lah. Ya? Apa nama ni kawan-kawan yang lain ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Dari mana? Dari kampung. Semua pun penagih lah. Umur berapa? Umur dah 55 tahun. Lama ni lah terlibat ni. Lama kan? Pihak kita telah berjaya menahan 9 orang, iaitu di mana 7 lelaki dan 2 perempuan, yang mana masing-masing berumur daripada 28 tahun hingga 54 tahun. Daripada 9 orang yang kita tangkap ni, 4 terdiri daripada 1 ahli keluarga, iaitu suami, isteri dan 2 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Kesemuanya 5 lelaki dan seorang wanita ditahan kerana disyaki terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Hasil ujian saringan air kencing, kelima-lima yang ditahan positif dadah jenis AMP dan metapetamin. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Lawas untuk tindakan lanjut. Halimdin 999. Enam mayat dipercayai pendatang asing tanpa izin parti ditemui di pesisir pantai Teluk C, Bandar Penawar, Kota Tinggi Johor. Laporannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Enam dipercayai pendatang asing tanpa izin parti yang cuba menyeludup masuk ke negara ini ditemui lemas di pesisir pantai Teluk C, Kota Tinggi Johor 20 September lalu. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche, semua mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultan Ismail untuk bedah siasat dan pemeriksaan COVID-19. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh bapanya 2 minggu lalu. Tertuduh mengangguk faham selepas pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Nur Azwin Liana Muhammad Darus, namun tiada pengakuan direkodkan.
Mengikut pertuduhan, tertuduh sengaja menyebabkan kematian bapanya dengan menggunakan botol dan serpihan botol kicap. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Seorang wanita nyaris maut apabila keretanya ditimpa batu konkrit struktur pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Bersih Ulu Kelang yang jatuh di lebuh raya Lingkaran Tengah 2, MRR2, 19 September lalu. Mangsa bagaimanapun berjaya dikeluarkan dengan bantuan orang awam yang berada di tempat kejadian. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Zulkifli Yahya, kerja-kerja mengalihkan kenderaan terbabit mengambil masa kira-kira 2 jam sebelum lorong itu dapat dibuka semula. Siasatan lanjut berhubung punca kejadian masih dijalankan. Tadi pun cerah. Ini kan bertanding. Hebat betul lah. Enggak. Ini faham kan apa ini? Si berdua di belakang. Bosku, yes steady bro. Steady loh. Menunggang motosikal menggunakan kaki. Video seorang lelaki menunggang motosikal menggunakan kaki bagi mengawal handle kenderaannya itu di Jalan Kuching Kuala Lumpur menjadi tular di dalam media sosial dengan lebih 90,000 tontonan. Hebat betul lah. Enggak. Video berdurasi 41 saat itu jelas menunjukkan sikap tidak indah penunggang motosikal berkenaan terhadap keselamatan dirinya sendiri apatah lagi pengguna jalan raya yang lain apabila menunggang secara berbahaya sambil memegang bungkusan air di tangannya. Aksinya itu jelas mendapat kritikan netizen yang menganggap tindakannya boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Baik Cik Helmi, apa pendapat dan perasaan menonton video tersebut? Lepas saya tengok video tu, saya sebagai rider, saya rasa macam tak patutlah dia buat macam tu. Sebab untuk majoriti penunggang-penunggang, bila kita buat macam tu, kita akan jadi teruk lah untuk penunggang-penunggang lain kan. Bila dia buat macam tu, satu aksi yang berbahaya lah. Sebabnya bila kita menunggang ni, sebenarnya tangan dekat handle, bukan kat kaki kan. So bila kita bawa motor macam tu, impact dia bila ada pelanggaran ke apa, nak salahkan siapa. So itulah problem dia. Bagi saya benda yang dia buat tu tak patut lah. Sebab akan membahayakan penunggang-penunggang lain ataupun orang-orang yang bawa kereta sebelah dia. Kita melihat video tersebut, seakan-akan dia rasa bangga dengan aksi dia tu. Dia apa pandangan melihat setengah masyarakat ini merasakan tindakan ini adalah cool? Dari segi apa yang saya lihat, dia berada dalam keadaan yang macam dia tak sedar apa yang dia buat. Dia rasa macam, oh mungkin dia jago di jalan. Tapi sebenarnya dia ada satu platform, dia mungkin dalam pengawasan dadah lah saya boleh katakan macam tu. Dia sepatutnya menggunakan satu platform untuk menunjukkan bakat dia tu kepada tempat-tempat yang sepatutnya, bukan di jalan raya yang ada orang awam lain lah yang membahayakan keselamatan. Bosku, yes steady bro. Steady loh. Kau lah. Varol 999 bertemu Assistant Commissioner Zulkifli Yahya, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur bagi mendapatkan perincian kes ini. Kita telah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 41 dan sehingga kita telah tahan riman dia selama 3 hari dan kita telah bebas dengan jaminan. Pihak trafik menjalankan siasatan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu Seksyen 42 memandu dengan mendudu dan berbahaya. Setelah kita tahan dia dan kita buat urine test. Bila kita hantar urine test dapati dia positif. Jadi bila positif, pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik mengambil alih kes tersebut sebagai kes dadah. Tadi pun cerah. Ini kan bertanding. Hebat betul lah. Ini hak orang ramai, bukan hak kita seorang. Jadi kita kena berhemah lah. Kita ada undang-undang, ada undang-undang yang tersedia dia kan. Jadi kita kena patuhi undang-undang, kena hormati dan patuhi undang-undang. Itu je pesanan saya
Kalau ada mana-mana pihak yang menyaksikan kejadian seperti ini, jangan ambil tindakan. Beritahu pihak polis. Kan kita ada VSP, boleh telefon 999, boleh telefon direct kepada pihak polis. InsyaAllah kita akan ambil tindakan segera. Ya, syarat saya kepada orang yang suka beraksi ni, pergilah Kelita. Pergi Kelita atau pergi tempat-tempat yang khas, yang khas. Jangan beraksi di jalan raya kerana membahayakan diri sendiri dan orang ramai. Membahayakan diri dia tu, memang dia dah tahu dah penyakit dia tu kan, tetapi membahayakan orang lain juga. Itu yang kita bimbang sekali lah, terutamanya boleh meragut nyawa. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Oh, tak boleh bang. Ini sudah bulat tu. Mana boleh? Menawarkan perkhidmatan pelacuran menerusi aplikasi telefon pintar ternyata masih wujud. Namun, kegiatan itu yang dikesan di sebuah kondominium di sekitar kawasan Shah Alam, Selangor berjaya dihidu pihak polis. Saksikan laporannya bersama wartawan Haziq Hamid. Tiga pegawai dan 15 anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah Maksiat Judi dan Kongsi Gelap di 7 Selangor menyerbu sebuah kondominium sekitar Shah Alam kerana dipercayai dijadikan tempat kegiatan pelacuran. Ketika operasi, 11 pekerja kegiatan tidak bermoral ini dipercayai warga asing ditahan. Polis turut menahan 2 warga tempatan dipercayai berunding kepada kegiatan ini. Ketika musim Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, aktiviti pelacuran berubah dari segi modus operandi, iaitu dengan menggunakan medium online, dan mereka ini menawarkan harga sebanyak RM180 hingga RM200 dan bilik ini dijadikan tempat penginapan bagi si pelacur selain daripada bekerja di malam hari. Hasil pemeriksaan, polis menemui beberapa paket kondom termasuk ubat perangsang di setiap bilik terbabit. Wanita warga asing berusia 20-an ini mengaku baru sahaja menjinakkan diri dalam kegiatan tidak bermoral selepas gagal mendapat sebarang tawaran pekerjaan. Satu hari berapa ringgit dapat gaji? Kalau saya 40. Satu hari satu kom 40 saya dapat. Lebih Satu customer RM40, satu jam? Tak, total 200 tapi saya dapat 40. So satu shoot dapat 200, mungkin 40. Lain sama toke punya. Berapa lama kerja? Baru semalam. Baru semalam? Semalam sama hari ini. Jadi sebelum ni kat mana? Saya kerja restoran Brickfield. Brickfield? Lepas tak ada kerja? Tak ada kerja. Lepas sini? Ikut kawan? Dia kita punya sini saya bilang. Cik kawan lah? 8 premis dijadikan pusat pelacuran dan pelanggan hanya perlu berhubung menerusi aplikasi di telefon pintar untuk membuat tempahan. Kesemua suspek berusia lingkungan 20 hingga 30 tahun dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 372B Kanun Keseksaan. Operasi tamat jam 2 pagi. Premis masak menjijikkan. Buluh yang digunakan untuk memasak nasi berkulat. Bahan mentah rosak dan busuk. Segalanya terbongkar apabila premis yang menyediakan masakan nasi biryani buluh diserbu Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Laporannya bersama wartawan Hani Hezina Kahar. Ini lesen penjajah bang. Ini dia masak saja. Abang simpanan tak proper, abang masak pun tak proper. Dia punya floor lantai ni dia tak proper. Op sapu yang dilaksanakan 10 September lalu bersama Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP membongkar sisi sebenar sebuah premis memasak nasi biryani buluh di Batu Uban yang agak terkenal di negeri ini.
maklumat yang kita terima daripada bahagian keselamatan dan kualiti makanan, di mana terdapat satu premis yang menjalankan perniagaan masakan bagi riskan, membuat pemantauan selama 2 minggu, dan hasil dari pemantauan tersebut memang kita dapati maklumat tersebut sahih dan kita buatkan satu perbuatan. Kotor dan menjijikkan, persekitaran dapur jelas sekali menunjukkan bahawa pemilik premis mengabaikan kebersihan. Kerepuk dia kena proper lah. Dia tak boleh yang becak-becak ni. Semua letak luar dan berminyak kawasan ni. Buluh yang digunakan untuk memasak nasi biryani kelihatan lembab dan berkulat. Dipercayai buluh ini digunakan berulang kali tanpa membasuhnya terlebih dahulu. Abang simpanan tak proper, abang masak pun tak proper. Mustahil boleh dapat segi halal lah. Di sini merupakan tempat memasak atau dapur untuk sebuah kedai makan yang terkenal di sini. Dan seperti yang anda lihat, keadaan di sekeliling sini sangat kotor dan makanan dibiarkan terdedah dan dihurungi lagi. Bahan mentah untuk masakan pula ditempatkan di ruangan yang tidak sesuai serta tidak disimpan dengan baik hingga menyebabkan bahan-bahan itu berkulat dan membusuk. Dah bulat lah. Selain itu, lantai dapur yang tidak rata menyebabkan air mudah bertakung serta mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Lantai dia kena sebab bang. Dia tak boleh air bertakung. Di dapur basah kita Ni taraf basah. Tak. Abang kalau bertakung mesti dah basah bang. Premis ini diarahkan tutup selama 14 hari mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 bagi kerja pembersihan. You ada salah. Dalam operasi yang sama, beberapa gerai makan di Batu Maung turut diserbu. Keadaan gerai makan yang dikendalikan oleh warga asing ini sangat kotor dan tidak terurus. Peralatan memasak yang lama dan berkulat juga menimbulkan keraguan terhadap kebersihan makanan yang disediakan. Cilah sampai guna apa simpan ni. Oh, tak boleh bang. Ini sudah kulat tu. Kulat tu. Mana boleh? Bahan mentah untuk masakan yang sudah rosak masih digunakan dan ada yang dibiarkan membusuk bersama bahan-bahan lain. Apa bang? Apa sebab simpan macam ni? Peralatan memasak yang tidak sesuai dan membahayakan seperti papan pemotong yang lama dan sudah mengeluarkan serpihan kayu seperti ini masih digunakan untuk memotong sayur-sayuran. Mana boleh buat macam ni? Ini sinki tau, sinki untuk batu pinggan. Ni dah goreng dah ni. Tapi dia tak dalam sinki ya. Kulat tu. Pemeriksaan turut menemui susu yang sudah berkulat dan sebaldi nasi yang bercampur air. Ketika ditanya, pekerja premis ini mendakwa nasi itu untuk dimakan sendiri. Obang dia makan macam tu? Ini macam saya mau makan. Hasil daripada sebuah yang kita lakukan pada hari ini, kebanyakan premis masih lagi diuruskan oleh warga asing. Iaitu dari segi Bangladesh. Ya. Walaupun sebuah yang sebelum ini kita buat pun dan hasilnya hari ini pun masih berlaku jugalah di mana kedai-kedai diuruskan oleh pekerja warga asing. Turut dikendalikan oleh warga asing, kebersihan kedai runcit yang juga menjual masakan berlauk ini jelas diabaikan. Ruangan ini merupakan dapur bagi gerai ini dan banyak barang masakan dibiarkan terdedah dan bukan itu sahaja. Tempat ini boleh diibaratkan sebagai ruangan ternakan lipas. Premis ini dikompaun dan diarahkan tutup selama 14 hari. Pekerjanya juga diarahkan mematuhi prosedur operasi standard SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pemeriksaan yang dibuat secara kebetulan oleh pihak JKPP menemukan beberapa tin minuman keras yang mempunyai kesalahan label dan tidak dibenarkan dijual di Malaysia. Kita dapati terdapat satu minuman keras iaitu dari jenis brand Billboard di mana kita dapati brand tersebut salah satu daripada kes keracunan yang berlaku sebelumnya, keracunan, dan memang minuman tersebut tidak dibenarkan dijual di Malaysia lah. 5 premis diarahkan tutup selama 14 hari bagi kerja pembersihan. 16 notis kompaun dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri dan Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Nilai kompaun mencecah RM15,280 bagi pelbagai kesalahan.
Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan ataupun laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Biasakan pembudayaan norma baharu bersama hentikan wabak COVID-19. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.